Dan sudah bersedia bersama kita adalah pengarah program MBA Putra Business School PBS, merupakan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut daripada data yang telah saya kongsikan ini. Doktor, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Antara data yang telah dikongsikan dosen, kita dapat lihat juga daripada prestasi setahun Oktober tahun lepas hinggalah Oktober tahun ini adalah trend penurunan walaupun kita mengalami sedikit pemulihan pada Oktober tahun ini. Mungkin doktor boleh kongsikan apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai jualan sektor pembuatan sebanyak 1.4% pada Oktober tahun ini? Ya, Nina, apabila kita melihat kepada data yang diberikan oleh Dorsum, sudah jelas bahawa penurunan dari segi pembuatan adalah disebabkan oleh industri yang berorientasikan ekspor. Kalau kita lihat permintaan domestik kekal kukuh, tetapi kita mengalami penurunan disebabkan permintaan daripada negara dagang kita yang sedikit merosot. Dan kalau kita nak perincikan lagi, negara dagang utama kita sebenarnya adalah negara China, dan jumlah ekspor kepada negara China mewakili lebih kurang 15.5% daripada keseluruhan ekspor kita. Dan itulah kita kena tengok apa sebenarnya yang berlaku di China. Walaupun kita lihat dan jangkaan pertumbuhan ekonomi China masih lagi kekal positif. Namun kalau kita lihat dari segi permintaan kadar inflasi di negara China itu sendiri, pada masa sekarang mereka mengalami deflasi pada bulan Oktober 2023. Deflasi mereka adalah negatif 0.2% dan November pun makin merosot kepada negatif 0.5%. Apakah implikasi terhadap ekspor kita apabila berlaku deflasi, bermakna kurangnya permintaan untuk China mengimport barangan daripada mana-mana negara dagangnya. Apabila permintaan kurang, maka ianya turut memberi kesan kepada ekspor kita. Tidak berlaku permintaan yang tinggi daripada negara China. Dan itulah yang berlaku yang kita boleh lihat pada bulan Oktober lepas, bahawa majoriti daripada permintaan daripada China itu sebenarnya telah merosot disebabkan kurangnya permintaan dan di kalangan industri di negara China itu sendiri. Antara faktor yang menyebabkan nilai penurunan sebanyak 1.4% adalah sebabkan rakan dagangan utama kita mempunyai permintaan yang rendah di negara China. Jadi bagaimana ia memberi impak kepada ekonomi semasa kita ni, Doktor? Okey, kalau kita lihat penurunan 1.4% itu bukanlah sesuatu nilai yang kita harus risau, kerana kita juga mahu lihat apakah impak ini akan semakin uh, teruk ataupun akan kembali pulih seperti sebelumnya. Kalau kita melihat laporan daripada World Economic Forum, apabila China mengalami deflasi ini, apa yang kerajaan ini telah lakukan, mereka baru saja meluluskan penerbitan sovereign bond ataupun bond daulat mereka berjumlah 1 trilion yuan, lebih kurang 137 bilion US dollar. Yang ini akan membolehkan berlakunya suntikan fiskal ke dalam ekonomi mereka dan meningkatkan kembali permintaan. Malahan disebabkan keputusan China untuk melakukan suntikan fiskal ini, International Monetary Fund pun turut menjangkakan bahawa KDNK negara China juga akan berkembang tahun hadapan, dan tahun ini pun akan berkembang juga, asalnya 5%, dijangka berkembang 5.4%. Apa implikasinya kepada kita apabila berlakunya kembali peningkatan KDNK di negara China, permintaan ke atas barangan kita juga akan meningkat. Dan itu yang kita harapkan, bahawa penurunan 1.4% ini adalah sementara, kerana China sudah mula akan menunjukkan pemulihan ekonomi, akan mula kembali mengimport lebih banyak barangan masuk ke dalam negara mereka. Dan tidak dinafikan, kalau tengok negara lain masih lagi tidak menunjukkan peningkatan ekonomi seperti di negara Eropah dan UK. Namun kalau kita lihat di Amerika Syarikat, sudah mula juga menunjukkan peningkatan KDNK, sudah mula menunjukkan permintaan ke atas barangan kita, kerana Amerika Syarikat juga adalah negara dagang kita yang
utama, yang ketiga tertinggi. Oleh itu, saya melihatlah walaupun berlakunya penurunan 1.4%, adakah ini akan mempengaruhi ekonomi secara negatif secara keseluruhan? Mungkin tidak, kerana peratusan itu adalah kecil dan ianya bukan berpanjangan, kerana saya melihat akan ada potensi untuk kembali berlakunya peningkatan permintaan terhadap sektor pembuatan kita. Ini adalah antara data terkini untuk kita lihat bulan Oktober tahun ini. Kita masih lagi menunggu iaitu prestasi untuk bulan November. Mungkin Doktor boleh kongsikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan pertumbuhan nilai jualan sektor pembuatan. Apa yang memang selalu dilakukan oleh kerajaan ialah untuk memastikan kita tidak terlalu bergantung kepada satu negara dagang tertentu sahaja. Dan inilah yang boleh berlaku apabila sesuatu negara itu mengalami situasi ekonomi yang tidak menentu, maka kita sebagai negara pengeksport bersih akan mudah terkesan. Jadi langkah-langkah yang harus diambil ialah untuk meneruskan kerjasama bilateral antara pelbagai negara ataupun unilateral yang melalui perjanjian yang kita telah ratifikasi sebelum ini, RCEP, CPTPP dan sebagainya. Kerana dengan meluaskan lagi pasaran, kita akan memastikan bahawa kita dapat meneroka lebih banyak lagi potensi negara dagang yang akan mengimport barangan daripada kita. Dan jika berlaku situasi seperti sekarang, kita tidak mudah terkesan kerana kita mempunyai ruang untuk mempromosikan ataupun melakukan dagangan dengan banyak lagi negara lain yang sesuai untuk dijadikan negara dagang utama kita. Oleh itu saya melihat langkah oleh Kementerian Matrik, MITI dan sebagainya untuk meneroka pasaran baru itu adalah amat penting. Pada masa yang sama, memperkasakan ekonomi domestik seperti apa yang berlaku sekarang dan juga meneruskan lagi usaha ke arah pendigitalan otomasi penggunaan teknologi baru supaya kos pembuatan kita menjadi lebih cekap, lebih terkawal dan membolehkan kita punya barangan lebih berdaya saing. Baik, itu adalah perkongsian daripada penganalisis ekonomi Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Saya nak ucapkan terima kasih kerana berkongsikan lebih mendalam mengenai prestasi ataupun pencapaian sektor pembuatan yang dapat kita saksikan untuk bulan Oktober 2023.